Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini kita akan masuk bahagian 2.2 iaitu jenis-jenis punca persamaan kuadratik. So nanti pada akhir bahagian 2.2 ini pelajar akan perhatikan yang jenis-jenis punca ada 3 lah. Okey, nanti kita akan tengok detail. So untuk yang pertama kita akan lihat jenis-jenis punca persamaan kuadratik dan nilai pembeza layan. Okey. So ini istilah penting untuk bahagian 2.2. So, kita telah belajar bahawa punca-punca bagi satu persamaan kuadratik boleh dicari dengan menggunakan rumus. Okey, ingat balik, selain rumus, apa lagi cara yang kita boleh guna untuk dapatkan punca. Okey, dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, okey, kaedah pemfaktoran biasa. Okey. Pemfaktoran ni dari belajar masa menengah rendah lah. So, untuk menengah atas ni, penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. So, ingat balik rumus kita adalah X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC punca kuasa per 2A. Okay, so ini formula rumus yang kita pakai untuk cari punca dalam satu persamaan kuadratik. So, adakah jenis punca satu persamaan kuadratik itu berkait rapat dengan nilai? Okay, perasan tak? Ada satu rumus ringkas dalam nilai set, okay, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC. So sebenarnya B kuasa 2 tolak 4AC ni membuktikan pengiraan apa? So mari kita teroka. So kita lihat aktiviti inquiry 3. Nanti pelajar tolong scan QR code ni. Okay, aktiviti ni kita lakukan untuk meneroka kaitan antara jenis-jenis punca persamaan kuadratik AX² plus BX plus C ni, okay, ni bentuk persamaan kuadratik, ingat dengan nilai B kuasa 2 tolak 4AC. Okay, yang mana nilai ni, formula ni duduk dalam formula rumus untuk tentukan punca. Okay, so apa kaitan dia? Apa kaitan bagi B kuasa 2 tolak 4AC ni dengan persamaan kuadratik? So nanti pelajar scan QR code ni. Okay, ada 3 persamaan kuadratik yang kita kena perhatikan. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama, persamaan kita adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 5X tambah 4. So, di sini pelajar perhatikan nilai A kita 1, nilai B kita 5, nilai C kita 4. So, apa akan terjadi? Okay, bagaimana bentuk graf bagi persamaan kuadratik pertama ni? So, kita aktifkan mode persamaan kuadratik. Okay, so kita masukkan 1, 5, 4. Okay, kalau kita masuk dekat kalkulator, okay, dan kita akan dapat, okay, X1 kita negatif 1. Okay, sekejap kita keluarkan dulu. Negatif 1. Dan X2 kita negatif 4. So, maksudnya kita ada 2 punca yang berbeza. So, pada graf, okay, so let's say lah. Okay, ini paksi X. Dan ini paksi Y. Okay, so dia nak bagi tahu dalam persamaan ni kita ada 2 punca, iaitu negatif 1 dan negatif 4. Okay, dan ingat balik nilai A kita sekarang nilainya 1. So positif, maksudnya bentuk graf kuadratik kita senyum. So kita punya graf kuadratik kita dalam keadaan macam ni. Okay, so dia nak bagi tahu dekat graf, dekat persamaan pertama ni ada 2 punca bagi persamaan kuadratik, 2 punca yang berbeza, negatif 4 dan negatif 1. Okey, kita lihat persamaan yang kedua. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okey, jadi kita masukkan dalam mesin kira. So, nilai A kita 1, nilai B kita negatif 6, nilai C kita 9. Okey, kita tekan, kita tentukan puncanya. So, nampak tak? Dia hanya nyatakan X sahaja. Kalau tadi, dia bagi tahu dekat kalkulator X1, X2. Tapi sekarang dia bagi tahu X sahaja. So, maksudnya, okey, ingat persamaan kuadratik ada 2 punca. Dan bila dia bagi tahu macam ni, dia bagi tahu X saja, dia tak ada bagi tahu X1, X2, maksudnya dua-dua X kita nilainya sama, iaitu, okay, kalau kita perhatikan sini, kita ada X sama dengan 3 dan X sama dengan 3. Sebab puncanya sama, jadi kalkulator bagi tahu sekali je lah. Jadi apa yang kita nak kena perhatikan di sini adalah graf. Okay, so let's see. Okay, so ni paksi X, ni paksi Y. Okay, so bila kita tekan kalkulator, punca kita hanya 3. Okay, dan dekat graf dia akan berada pada kedudukan begini. Okay, so punca kita 3.
So graf kita hanya sentuh pada nilai 3 sahaja. Okey, ni contoh Okey, so cuba tengok graf pertama dengan graf kedua. Perhatikan ada tak perbezaan? Okey, ada Okey, now kita masuk kepada persamaan yang ketiga. Okey, persamaan ketiga kita, okey, nilai A kita 9, B kita negatif 6 dan C kita 2. Okey, so kita masukkan dalam kalkulator. 9 negatif 6 2. Okey, dah masukkan. Kita tekan sama dengan. Okey, so sekarang ni, okey, nampak tak dekat kalkulator dia tunjuk X1. So maksudnya ada X1, X2 lah. Tapi pelajar perasan tak dekat punca yang dibagi dekat ni, dekat jawapan ni, dia ada huruf I. Okey. So sekarang ni dia nak bagi tahu punca kita X sama dengan 1 tambah I per 3. Okey, X lagi 1. 1 tolak I per 3. Okey, so sekarang ni persoalan, apakah maksud I ini? Okay. Baik, bila kita ada punca yang ada huruf I ni, maksudnya punca kita ni adalah satu punca yang tak nyata atau kita panggil sebagai nombor khayalan. Okay. Atau kita panggil bahasa Jawa sikit lah, sedap sikit nama dia, imaginary number, okay? Atau nombor khayalan. So maksudnya sekarang ni dua punca kita ni adalah punca yang tak nyata. Jadi pada paksi X nanti, okay, so dekat paksi X, paksi Y, nanti kita akan dapat graf kuadratik kita, dia takkan bersentuhan dekat paksi X. Okay, sebab kita tak ada apa-apa punca yang nyata pada paksi X. So okay, so positif 2 ni adalah pintasan Y kita. Di sini. So kemungkinan. Okay. So graf kita nanti macam ni. Okay. So sekarang ni perhatikan tiga graf kita. Okay, graf pertama menyentuh dua tempat pada paksi X. Bermaksud dia ada dua punca nyata dan berbeza. Graf kedua kita, dia hanya menyentuh satu tempat je pada paksi X. Maksudnya dia ada dua punca nyata dan sama. Manakala pada graf ketiga, dia tak bersentuh pun dekat paksi X. Maksudnya dia tak ada punca nyata. Macam mana nak tahu dia tak ada punca nyata? Kalau kita tekan kat kalkulator, punca kita tu dia ada huruf I. Okay. So ini sebuah sedikit pengenalan berkenaan dengan hubungan antara B kuasa root 4 AC dengan persamaan kuadratik. Nanti kita lihat bagaimana nak buat pengiraannya. Okay. So sekarang ni kita lihat jenis-jenis punca persamaan kuadratik, okay, dapat ditentukan dengan nilai, okay, kita gunakan formula ni, B kuasa 2 tolak 4 AC, yang mana dia dikenali sebagai, namanya adalah pembeza layan, okay, dan diwakili dalam simbol D. Okay, so kena ingat lepas ni dalam formula rumus ni yang panjang-panjang ni, okay, ada satu formula ringkas B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, B kuasa 2 tolak 4 AC ni namanya adalah pembeza layan. Okay, so pembeza layan ada 3 jenis. Macam mana nak tahu ada 3 jenis? Okay, tengok balik graf yang kita buat tadi. Okay, yang pertama, bila persamaan kuadratik kita ada dua punca nyata dan berbeza. Okay. Yang kedua, bila kita ada dua punca nyata yang sama. Dan yang ketiga, bila dia tak ada punca nyata. Okay. So sekarang ni, apa yang kita boleh perhatikan adalah, okay, untuk pembeza layan, okay, dia ada 3 jenis. Apa dia? Okay. So bila pembeza layan kita lebih besar dari kosong, okay, bila pembeza layan kita sama nilainya sama dengan kosong, atau bila pembeza layan kita nilainya lebih kecil dari kosong. Okay. So sekarang ni bila nilai pembeza layan ni lebih besar dari kosong, nak bagi tahu persamaan kita mempunyai dua punca nyata, okay, dan berbeza. Okay. Kalau nilai pembeza layan kita sama dengan kosong, dia nak bagi tahu persamaan kita mempunyai dua punca nyata yang sama. Okay, manakala kalau nilai pembeza layan kita
lebih kecil dari kosong, dia nak bagi tahu persamaan tu tak ada. Okey, persamaan tidak memiliki punca nyata. Okey. Okey, so ni dari segi penerangannya. Okey, dari segi grafiknya nanti pada graf dia akan macam ni lah. Ini paksi X, paksi Y contohnya. So kalau dia ada dua punca nyata dan berbeza, okey. So contohlah ni kita ada dua punca X1, X2, contohlah X3 X3. Okey, kalau dia ada dua punca nyata dan berbeza, dia akan langgar dua paksi X lah. Dua tempat pada paksi X. Okey, contohnya ni graf warna biru ni. Okey, nak beritahu ada dua punca nyata dan berbeza. Okey, manakala kalau katakan dia ada dua punca nyata dan sama, okey, kita tengok graf warna hijau ni. Okey. So contohlah dia langgar satu je tempat pada paksi X. Okey, ni maksudnya dia ada dua punca nyata yang sama. Okey, di mana nilai beza lain nanti sama dengan kosong. Tapi kalau graf kuadratik kita tak langgar pun dekat paksi X, contohnya macam ni. Okey, so dia tak langgar kat paksi X, maksudnya graf hitam ni, graf kuadratik kita dia tak ada punca yang nyata. Okey, so kita teruskan.